Mak dengan anaknya duduk minum teh sambil bora-bora. Mak, macam mana dengan jemputan? Mak dah siap jemput jiran-jiran dan kawan-kawan Mak. Sudah, tapi masih ada yang belum dijemput. Nanti Mak beri jemputan kepada yang lain. Bunyi loceng pintu kan? Ada orang datang kot. Yalah Mak, biar Dina pergi tengok siapa yang datang. Assalamualaikum, ada orang ke di rumah? Waalaikumsalam. Jemputlah masuk. Ini apa khabar? Nenek sihat je. Kedatangan nenek ke rumah cucunya sebab tak lama lagi cucunya dah nak kahwin. Selepas itu mereka tanya khabar dan bora-bora biasa pasal perkahwinan. Hai, boleh saya masuk dalam? Jom masuk. Selepasnya masuk, perancang majlis mula untuk menerangkan tentang inai, fotografi, hantaran dan kos penghantarannya. Walaupun semuanya mahal, cucunya berasa teruja sangat. Maknya hanya berduduk diam sebab dulu dia kahwin tradisional tetapi sekarang rasa terikut trendnya bersama dengan anak. Kenapa mahal sangat, Cu? Tapi ni, sekarang zaman moden. Best kalau kita buat macam ni. Kalau macam tu, tak apa. Saya ada cadangan lain. Saya juga ada pakej perkahwinan ala-ala tradisional. Ni boleh tengok. Wow, ada juga macam tu. Boleh. Akhirnya mereka setuju nak buat cara tradisional tetapi ada juga benda yang diabaikan oleh cucunya bagi tempoh masa itu. Okey, jadi apa kata kita buat perkahwinan kat taman bunga? Kita boleh pasang lampu khatimah ala-ala masalik. Lepas tu, malam tu kita juga boleh buat malam berinai. Okey tak macam tu? Suka tak? Best juga macam tu. Ada tak contoh-contoh perkahwinan yang ala gitu? So, saya boleh bayangkan bagaimana perkahwinan tu nanti. Mana boleh macam tu? Kita kan ada tradisi yang turun-temurun sendiri. Kenapa nak ikut ala-ala Mak Saleh pula? Apa kata majlis perkahwinan tu nanti kita buat secara rewang. Kita jemput jiran-jiran tetangga datang untuk masak dan buat kelamin sama-sama. Buat masa malam berinai tu nanti kita pakai kain batik dan suruh sanak saudara berinai sama. Alah, tapi ni tema taman bunga ni cantik. Wah, janganlah diam je, Mak. Ini kan perkahwinan saya. Takkan saya tak boleh pilih untuk wedding saya sendiri. Mak, itu kan zaman kita. Zaman sekarang, trendnya berbeza. Ini cara orang sekarang kahwin. Kenapa kita nak ikut orang zaman sekarang? Tahu tak, masa-masa macam ni lah orang tak boleh beli. Tak semua orang dapat peluang macam ni. Kita rewang sama-sama, buat perayaan sama-sama. Kita boleh luangkan masa sama-sama dengan saudara yang lama tak jumpa. Sayang, diorang datang jauh-jauh tapi datang perkahwinan awak semata-mata untuk makan dan balik. Penat memang penat, tapi pengalaman ni lah yang paling bermakna dalam hidup kita. Pun kan mahal buat tema Mak Saleh tu. Kita buat sendiri, kos rendah. Duit yang lebihan tu awak boleh spend untuk kehidupan selepas perkahwinan. Maybe boleh pergi berhoneymoon. Betul juga. Dah lama tak nampak orang merewang. Boleh lepak dengan semua saudara sebelum jadi isteri orang. Tunggu apa lagi? Pergi telefon Mak Teh, Mak Lang. Ajar tidur sini ramai-ramai. Kita rewang sama-sama. Jangan lupa minta mereka bawa bunga telur. Okay, Assalamualaikum. Apa yang saya boleh pelajari daripada tajuk ini adalah saya dapat mengenal pasti bahawa sebahagian besar upacara perkahwinan orang Melayu
banyak dipengaruhi Hindu tetapi dapat disulami dengan tuntutan Islam yang diberi wajah tempatan. Selain itu, saya juga dapat mengenal pasti beberapa adat perkahwinan Melayu yang disepadankan dengan nilai-nilai Islam seperti adat merisik dan bertunang, akad nikah, mas kahwin serta beberapa yang lain. Selain itu juga, saya dapat mengenal pasti bahawa masih terdapat beberapa adat perkahwinan Melayu yang bercanggah dengan ajaran Islam. Contohnya, unsur-unsur pembaziran yang melampau, berhias diri yang melampau iaitu bertabaruj, hantaran yang tinggi, unsur-unsur khurafat seperti menepung tawar dan menabur beras kunyit dan sebagainya. Saya juga dapat membezakan beberapa adat tradisi perkahwinan masyarakat Melayu yang dilihat sejajar dengan hukum syarak dan juga adat yang bercanggah dengan syariat Islam. Akhir sekali, saya tahu bahawa tajuk ini dapat mendidik masyarakat Islam agar melakukan sesuatu mengikut syariat Islam, khususnya dalam menjayakan majlis perkahwinan. Assalamualaikum semua, nama saya Nahida Tuhanani binti Azmi, nombor metrik 4212002 591. Apa yang saya dapat dalam ni adalah kita hendaklah memartabatkan adat perkahwinan supaya tradisi kita tidak hilang di telan zaman, serta bila kita kahwin pakai adat perkahwinan ni, semoga dimurahkan rezeki. Kalau kita berewang tu boleh mengeratkan silaturahim antara kawan-kawan dan semua kawan-kawan dan ahli keluarga. Selamat sejahtera, nama saya Angeline. Dengan membuat tugasan TITAS ini sebagai pelajar India, saya telah banyak mempelajari tentang adat perkahwinan kaum Melayu dengan lebih dalam. Selain itu, saya juga dapat mengenali banyak perbezaan yang berlaku antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Umaira dan saya ingin membuat refleksi video tentang tajuk kumpulan saya, iaitu adat perkahwinan masyarakat Melayu. Jadi dari dulu masyarakat Melayu terkenal sendiri dengan adat perkahwinan, pelbagai adat perkahwinan, bermula daripada merisik dan akhirnya melakukan majlis. Jadi saya ingin katakan di sini yang adat perkahwinan Melayu itu sendiri unik dari pelbagai aspek. Jadi kita sebagai masyarakat Melayu sendiri seharusnya meneruskan adat-adat ini agar sentiasa diingati oleh masyarakat muda. Assalamualaikum, saya Arija binti Abdullah. Dengan menyiapkan tugasan TITAS, saya dapat mempelajari tajuk kumpulan saya iaitu evolusi adat perkahwinan Melayu pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa masyarakat Melayu dahulu mempunyai adat-adat perkahwinan tersendiri yang sangat unik. Dan mereka mengamalkan adat-adat perkahwinan itu secara turun-temurun. Namun, masyarakat Melayu sekarang yang hidup dalam keadaan serba moden terlalu lupa dengan adat-adat tersebut dan juga berlakulah evolusi dalam keadaan yang ketara. Jadi, saya juga mengkaji apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada evolusi perkahwinan ini. Dan akhirnya saya dapat mengenal pasti apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya evolusi dalam adat perkahwinan Melayu. Selain daripada faktor agama, faktor ekonomi juga menyumbang kepada berlakunya evolusi adat perkahwinan masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu zaman dahulu suka mengamalkan kesederhanaan dalam setiap aktiviti yang mereka lakukan. Namun masyarakat Melayu sekarang yang berstatus ekonomi tinggi suka untuk melakukan upacara atau sebarang aktiviti dalam keadaan meria yang menyebabkan mereka terpaksa menanggung perbelanjaan yang tinggi. Selain itu, faktor pengaruh budaya lain juga menyebabkan berlakunya evolusi. Contohnya, masyarakat Melayu sekarang
lebih terpengaruh dengan budaya barat yang menyebabkan mereka menerapkan unsur-unsur budaya barat dalam adat-adat perkahwinan Melayu. Jadi inilah antara faktor-faktor yang saya dapat kenal pasti melalui tugasan ini, dan saya harap pengetahuan yang saya dapat daripada tugasan ini akan membantu saya pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.